Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi zidni ilman. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan katakan wahai Muhammad, wahai Tuhan kami, zidni, tambahlah kepadaku ilman, ilmu pengetahuan. Surah Taha ayat 114. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah sama-sama kita memanjatkan puja dan syukur kehadrat Allah Ta'ala kerana beri keizinan untuk sama-sama sekali lagi kita berada di surau ini untuk sama-sama kita meneruskan siri-siri kuliah zuhur kita, dan seperti biasa sebagai bahan rujukan ilmu kita bersama ataupun sebagai bahan tazkirah kita bersama, saya menggunakan kitab Al-Mau'izah fil Ahadis Al-Qudsiyah, nasihat dan bimbingan hadis kursi, himpunan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih lagi membincangkan pada hadis yang ke-37. Hadis 37 ni panjang. Hari itu kita dah, pada bulan lepas kita dah bincang, hari ini kita sambung. Yaqulullah azza wa jalla, ya bana Adam, in aradta rahmati fa'alzama ta'ati, wa in hasyarta azabi fahzar min ma'siyati. Ya bana izam, iza aradta laka dunya fadhkurul maut, wa iza hammatta zunuba fadhkuru bit taubah, wa idza kasabtal mala fadhkuru hisaba, wa idza jalasa ala ta'ati fadhkuru ja'id, wa idza da'awta nafsaka ala qadri ila dhaiful fadhkuru qadrallahi alayhi, atau kama qala. Ada sambung hadis tu lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, jika engkau ingin rahmatku, maka tetaplah mentaati aku, dan jika engkau takut azabku, maka jauhilah daripada berbuat maksiat kepadaku. Wahai manusia, jika sudah terbentang di hadapanmu dunia, dan ingatlah akan mati. Jika sudah terlintas di hatimu berbuat dosa, maka bersegeralah mengingati taubah. Jika engkau berusaha untuk harta, maka ingatlah hari berhisab. Jika engkau duduk untuk makan, maka ingatlah orang yang lapar. Baik, di antara intipati hadis yang kita baca ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena Adam, wahai sekalian manusia. Makna dia semua yang bernama manusia, bermula daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah orang terakhir di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala ingatkan, baik lelaki, baik perempuan, baik hitam, baik putih, baik Melayu, baik Cina, siapa pula Allah Taala ingatkan kepada yang bernama manusia. Pasal apa nak kena peringatan ni? Manusia ni selalu diulang sebut oleh guru kita kan. Al-insan daripada perkataan nasia. Nasia ni makna dia lupa. Al-insan, orang yang selalu lupa. Maka disebabkan kita ni selalu lupalah, maka Allah Ta'ala berfirman, wazakir, bagi peringatan. Zakara, peringatan. Wazakir, bagi peringatan. Bagi peringatan ni kena selalu, kena selalu. Dikatakan bila manusia ni lama tak bagi peringatan, akhirnya manusia akan jadi lupa. Bila jadi lupa, akhirnya dia akan menentang kepada agama Allah. Dan lepas tu kalau kita tengok sejak daripada zaman Nabi-Nabi alaihi wassalam,
Kalau kita tengok di antara Nabi kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kan jarak Nabi kita dengan Nabi Ibrahim ni lebih kurang 2235 ribu tahun. 2235 ribu tahun jarak Nabi kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jarak Nabi kita dengan Nabi Isa, ada riwayat mengatakan 500 tahun, ada mengatakan 600 tahun. Tapi kalau sampai hari ini kalau kita tengok, peninggalan Nabi Ibrahim masih ada lagi, peninggalan Nabi Musa alaihissalam masih ada lagi. Bukan Nabi Musa, bukan Nabi Ibrahim, bahkan peninggalan kaum Nabi Lut alaihissalam masih lagi ada lagi, kan. Di Petra atau di Petra di Jordan masih ada lagi kaum peninggal Nabi Lut. Nabi Lut ni selepas Nabi Nuh. Nabi Nuh wafat, setelah Allah telah hancurkan kaum dia, datang Nabi Lut, kemudian 600 tahun memerintah bersama dengan kaum Ad. Kemudian Allah binasakan, datang pula kaum Nabi Allah As-Salih yang dinamakan kaum Samud. Berapa lama? 900 tahun. Kalau tuan-tuan baca lagi kitab tafsir menyebut kaum Samud ni umur dia panjang, dia punya panjang, dan dia ni Allah Ta'ala bagi rahmat kepada dia umur panjang, tapi dia menentang Nabi Saleh alaihissalam. Umur dia panjang ni dan dia memiliki kekayaan ni hebat. Kekayaan apa dia? Dia dipandai dalam bidang architecture, mana dalam bidang pembinaan mahligai. Dia bukan buat rumah teres double story, tidak. Mahligai dia buat. Dia ada 2 mahligai. Setiap kaum zaman tu mesti ada 2 mahligai. Satu mahligai di di tanah rapang, satu mahligai di celah-celah bukit. Dan umur dia kata umur kaum Samud ni, rumah dia dua-dua dah reban dah, dia hidup lagi. Dia punya hebat tak hebat, dia punya ataupun punya lama tak lama, Allah Ta'ala bagi umur dia panjang. Rumah dia dah reban dah, rumah dia dah hancur dah, kaum Samud ni hidup lagi. Macam tuan-tuan lah beli rumah pajakkan berapa? 99 tahun kan? Agak-agak dan ke 99 tahun ni dan? Tak dan dah kan, tak cicit kita duduk entah. Yang ni dia rumah dah relai dah, rumah dah reban dah runtuh rumah dia. Kaum Samud masih hidup lagi. Itu kaum Samud. Sampai hari ni peninggalan kaum Samud masih ada lagi. Di Madinah nama tempat tu Mada'is Salih. Sampai ada lagi, kan. Lepas kaum Samud baru datang Nabi Ibrahim pula. Datang Nabi Ibrahim bersama dengan kaum-kaum dia, dengan Bani Israil. Bagi peringatan, semua Nabi-Nabi ni bagi peringatan. Sebab dalam hadis disebut, ya benar ada wahai manusia. Dalam hadis kursi ni, bagi peringatan kepada manusia. Sampailah zaman Nabi Ibrahim ni, saya duk kaji Nabi Ibrahim ni dalam surah dalam Quran, di cerita kisah Nabi Ibrahim ni sebanyak 25 buah surah, sebanyak 185 ayat menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak daripada umur Nabi Ibrahim 16 tahun, dan masa tu dia berada di negeri Ur, nama dia, di selatan Iraq. Kemudian negeri tersebut di bawah jajahan Babylon dia panggil. Dan dengan kerajaan penguasa pada ketika itu nama dia Namrus ataupun Namurrus, Arab panggil Namurrus. Jadi pada ketika itulah Nabi Ibrahim berdakwah. Nabi Ibrahim sabar dengan dakwah sehinggalah dia dibakar. Jadi kalau kita tengok, kalau diperincikan dalam kitab tafsir Al-Jalalain, Nabi Ibrahim ni dibakar sampai ke tahap baju dia ataupun senang cerita tidak berpakaian. Dibakar dalam keadaan tidak berpakaian. Bolenglah kita panggil. Dan Nabi SAW dalam hadis, di pada masyarakat nanti, hadis Aisyah kan, manusia ni akan dibangunkan dalam keadaan urwatan hufratan kulbalan. Nabi sebut manusia ni dah dibangunkan dalam keadaan berkaki ayam, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan kulub, tidak berkhatam. Maka Nabi sebut orang yang mula-mula sekali dia bagi pakaian di pada masyarakat, siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam.
Sampailah Nabi Ibrahim alaihi salam di apa, orang kacau isteri dia Sarah. Sampailah Nabi Ibrahim pergi pula ke Palestin. Bila di Palestin pula pergi berdakwah sana, pergi berdakwah sini. Dan Nabi Ibrahim ni dan riwayat menyebut dia suka mengembara. Sebab itulah Nabi Ibrahim dengan anak saudara Nabi Lut alaihi salam suka mengembara, pergi Palestin, pergi sini, pergi Mekah, macam-macam. Rupa dia orang nama Ibrahim cukup kuat berjalan rupa dia kan. Tuan-tuan ada nama Ibrahim macam ni ke? Patutlah tuan-tuan tak suka berjalan. Orang wallahu a'lam orang kata nama Ibrahim dia suka berjalan. Betul lah, kadang-kadang betul juga ada seorang sahabat saya tu nama Haji Ibrahim, berjalan dia kerja dia. Kalau syarikat travel yang enggak terkenal lah dalam negara kita, bukan dia kempen tak, saya pun tak ada kepentingan pun syarikat tu kan. Syarikat tu nama dia Andalusia, kan nama bos dia Haji Ibrahim, jalan dia kerja. Suka berjalan, wallahu a'lam kan, kebetulan kot. Maka Nabi Ibrahim kemuncak Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim ni, daripada tak ada anak, kemudian berkahwin pula, suruh hantar ke Mekah Nabi Ismail pun. Kemuncak sekali, paling tinggi pengorbanan Nabi Ibrahim, iaitulah Allah Ta'ala perintahkan suruh sembelih anak dia. Dan itulah kemuncak yang paling tinggi. Dan Nabi Ibrahim disebut dalam 25 surah ni never say no, tak pernah bantah. Sikit pun Nabi Ibrahim tak bantah. Apa yang Allah Ta'ala perintah, Nabi Ibrahim AS buat. Cuma dalam masa sama kan, Nabi Ibrahim bila Allah Ta'ala perintahkan suruh sembelih anak dia, dia berfikir kejap. Dan kemudian besok pagi tu tanya anak dia. Kemudian lusa tu barulah dia sembelih anak dia. Maka Allah menggantikan dengan seekor kibas. Mana dia hari pertama tu, mana 8 hari bulan Zulhijjah. Hari itu kan kalau kau pergi haji ni nama Tarwiyah. Tarwiyah ni maksud dia apa dia? Hari mengenang cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bermimpi, malam termimpi. Tarwiyah hari itu. Tarwiyah ni daripada bahasa Ibrani. Tarwiyah malam tu Nabi Ibrahim bermimpi. Besok pagi itu 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah tu Nabi Ibrahim berfikir. 9 Zulhijjah ni hari apa? Hari Arafah. Dia berfikir, dia kata adakah mimpi ni mainan syaitan ataupun mimpi ni apa yang Allah Ta'ala wahyukan. Kemudian ditanya kepada anak dia 9 malam 10, dia kata, ayah, kalau ini yang Allah Ta'ala perintahkan, ada riwayat mengatakan pada waktu duha, kalau ini yang Allah perintahkan, maka pada ketika itu saya terima apa yang ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan kepada aku. Jadi pada ketika itulah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Hari tersebut iaitulah pada 10 Zulhijjah. Hari itu dinamakan hari Nahar. Hari Nahar itu maksudnya hari sembelihan. Yang kita buat ibadat korban ni. Jadi makna dia kalau kita tengok falsafah korban ni, cerita dia, Nabi SAW membawa manasik Nabi Ibrahim AS. Manasik ni makna dia millah ni ajaran Nabi Ibrahim. Satu. Kemudian itu falsafah korban. Kemudian semua amalan-amalan haji ni tuan-tuan, amalan-amalan haji ni semua diperintah oleh Nabi Ibrahim. Kan kita baca dalam Quran cerita bagaimana panggillah, ajaklah semua kaum kamu ni untuk datang ke melaksanakan ibadat haji kan. Dan mereka akan datang dengan berbagai-bagai kenderaan. Nabi Ibrahim seru zaman Nabi Ibrahim di Bukit Jabal Qubais ya. Dan pada ketika itulah sampai hari ni imalah haji tu kita buat. Tuan-tuan, zaman Nabi Ibrahim mana ada WhatsApp, mana ada Facebook. Macam mana tu sampai hari ni seruan tersebut dilaksanakan oleh kita. Jadi itu cerita pengorbanan Nabi Ibrahim. Jadi maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia meneruskan ajaran dibawa oleh Nabi Ibrahim. Ke mana pun bagi peringatan. Jadi kalau kita tengok semua agama besar dalam dunia hari ini, dia mengakui kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita tengok agama, sehingga kan disebut agama dia agama Ibrahimik. Agama apa? Yahudi dan Kristian. Agama Ibrahimik. Kalau kita pergi ke makam Nabi Ibrahim alaihissalam di Hebron. Di Hebron tu Yahudi jaga makam Nabi Ibrahim. Dan kemudian agama Hindu dia punya Tuhan dia nama Brahma. Agama Buddha, semua agama-agama ni memang respect kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makna dia basyiran,
bagi peringatan, wa munzirin, dan bagi ancaman. Baik, itu yang pertama, ya bani Adam. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, jika engkau ingin rahmatku, maka tetaplah tetaplah mentaati aku. Jadi makna dia, kalau nak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ialah tuan-tuan, kita hidup ni dengan rahmat Allah, kita menempang rahmat Allah, kita gunakan rahmat Allah, semua rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita gunakan. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Ar-Rahman, kan berulang kali Allah sebut, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rahmatku, fa bi ayyi ala, rahmat aku ni di mana engkau kadzib ni kamu dustakan. Kamu tahu dah rahmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu ni. Maka dengan kalau tak kena rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah, maka kita hari ni tengok agama Islam ni tak sampai ke tempat kita, kan? Agama Islam tak sampai ke dia sebab rahmat Allah Ta'ala. Pedagang-pedagang daripada, kalau kita tengok sejarah dia, kalau dulu-dulu mula-mula datang dulu ke Pulau Barus, nama dia, saya ingat lagi masa saya belajar Muqaranah Al-Adyan, perbandingan agama, Titas Tamadun Islam Tamadun Asia, dia yang mula-mula datang ni, dia kata ke Nusantara. Masa tu tak ada lagi Malaysia ni, jalur gemilang pun tak wujud lagi masa tu, kan? Nusantara ni, sebelum Nusantara, lepas tu Malaysia ni dipanggil bukan tanah Melayu, dia panggil tanah Jawi. Asal Malaysia ni daripada tanah Jawi dah. Lepas tanah Jawi pergi tanah Melayu, lepas tanah Melayu barulah sekarang ni lah, kan? Banyak kali. Sebab apa tanah Jawi? Dia kata sebab asal dia kata ada tulisan Jawi sampai sini dulu. Tulisan Jawi sampai di Melaka. Sebelum di Melaka, di Terengganu kan tulisan Jawi, kan? Dulu orang-orang nak hapuskan tulisan Jawi apa semua, kan? Itu sebab tu tanah Jawi, kan? Baik, jadi di Nusantara ni, dia kata Nusantara sebelum tu lagi, sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat-sahabat Nabi atau para tabi'in, iaitu dia kata yang mula-mula sampai ke Pulau Barus di Aceh, lebih kurang 4 jam naik bot pergi daripada bandar Aceh, Pulau Barus nama dia. Iaitulah pedagang-pedagang daripada Palestin yang berketurunan Nabi Ibrahim alaihissalam, daripada isteri Nabi Ibrahim yang ketiga, nama dia Qaturah. Tapi isteri ni tak formal lah. Yang formal dalam sebutlah Al-Quran dua, Hajar dan Sarah, itu yang formal. Yang kata yang tak disebut, ada isteri Nabi, tapi dia ni orang laut, duduk di laut. Qaturah di Palestin tu ada satu kampung di tepi pantai, nama dia Qaturah, ada panggil Qatirah. Nah, di kampung itulah bagaimana Nabi Ibrahim berkahwin, kemudian zuriat Nabi Ibrahim orang laut, suka pergi ke menangkap ikan. Akhirnya sampai mana? Sampai di Kepulauan Barus. Di Kepulauan Barus tu, di situlah dia kata dicari-cari, dia jumpa satu bahan yang paling terbaik untuk memandikan mayat, nama dia Kapul Barus. Sampai hari ni dia kata Pulau Barus tu ada di Aceh. Dan saya pergi Aceh tu, saya tanya ada seorang orang Aceh, dia kata memang betul 4 jam nak pergi ke Pulau Barus tersebut. Itu sejarah kemunculan Islam di nama Nabi Ibrahim. Kemudian datanglah pedagang-pedagang daripada Arab, daripada Cina, pedagang-pedagang daripada India datang. Bila datang pedagang-pedagang ni untuk apa? Membawa selain daripada berdagang, dia dalam masa sama dia mengembangkan agama Islam. Jadi pada ketika itulah, di antara contoh kita ambil di Melaka, kan, pedagang yang mula-mula sekali, di antaranya pemerintah yang ada di Melaka, Kesultanan Melaka. Tapi Melaka sekarang tak ada sultan ni, kan, tinggal TYT je. Dan Kesultanan Melaka tu pada ketika itu Sultan Paramiswara yang berpegang kepada ajaran agama Hindu. Jadi akhirnya pedagang-pedagang Arab ni, maka pedagang-pedagang Arab ni bawa watak kenabian, nak minta sesuatu, nak pinjam sesuatu, minta elok-elok, tak ambil, tak ada buat benda berniaga cara yang elok, yang menyebabkan Sultan tengok tertarik. Apa ajaran yang kamu bawa ni, apa perkara yang kamu bawa, yang menyebabkan pada ketika itu bila Sultan tertarik masuk Islam. Yalah, bila Sultan masuk Islam ni, bila raja masuk Islam, rakyat ni ikut dia. Tambahlah dulu-dulu punya raja semua pakai ikut belaka.
Kita hari ni banyak bantah juga dengan raja kan. Zaman dulu-dulu apa yang sultan cakap dia ikut. Kan? Jadi pada ketika itulah bagaimana dia masuk Islam, maka ditukar nama daripada Sultan Parameswara, tukar nama kepada Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah. Tapi kalau kita tengok masyarakat ni, dia punya saki baki pahaman agama Hindu tu masih lagi ada dalam adat istiadat kebudayaan orang Melayu kita ni. Sampai hari ni ada. Dan yang paling banyak dalam istiadat bab munakahat lah, dalam bab perkahwinan, dalam bab apa lagi, dalam sistem beraja kan. Raja yalah, bukan kita nak bertingkatkan raja, tidak kan. Jadi pada dia, raja dia anggap mulia walaupun tak minum arak, walaupun raja minum arak, walaupun raja tak semayang, dia anggap mulia. Dan dari segi warna macam tu juga. Kalau ikut dalam Islam ni, warna yang paling Nabi suka warna putih. Dia paling Nabi suka. Yang kedua, warna yang paling Nabi suka warna hijau. Dia main putih main hijau tu payah nak cerita sikit lah kan. Yang ketiga, warna hitam tu warna yang paling Nabi suka. Tak apalah nak ceritakan dari segi warna lah. Dia bukanlah ilmiah sangat tak kan. Tapi yang paling banyak dalam bab munakahat lah, unsur agama. Sebab tu nak ceritakan rahmat. Kalau lah Allah Ta'ala tak datangkan rahmat, Allah Ta'ala tak sampaikan pedagang-pedagang ke sini, tak tahulah tuan-tuan. Dan percaya kita ni lama jadi Hindu belaka. Dan dalam bab munakahat, dalam bab perkahwinan cukup banyak. Ada istiadat, bersanding ni memang top 10 lah. Bersanding, merenjis, apa lagi, tepung apa dah, tepung tawa lah. Islam tak pernah ajar benda macam ni kan. Kalau pengantin datang, dululah zaman saya dulu, zaman akak-akak saya kahwin dulu, bila kahwin ni dia kata dia ambil dia ambil beras bubuh bekas bubuh kunyit, kemudian pengantin datang dia tabur kan. Betul, dia punya tukang dia punya pengapit tu ambil payung tu, dia alang lah, tabur beras kunyit dia kata. Kalau tuan-tuan ingat, ada satu lagu Eliket tak silap saya lah, David Arumuga menyanyikan. Apa lagu tu? Akan ku taburkan beras kunyit di depan halaman rumah. Tuan ingat tak lagu tu? Tuan-tuan jangan warak sangat depan saya ni, tak kerti. Kata lagu tu kan, makna dia cerita dia amal agama Hindu tu masuk. Dan Islam belajar, Islam aja ada yang ada satu kan, sebab lepas akad nikah, sekurang-kurang lah suami kan, sekurang-kurang dia suami semayang sunan akad nikah. Alhamdulillah hari dah ada dah. Tanyalah pakcik-pakcik yang lama-lama dulu ada tak lu masa mereka menikah semayang sekali? Ada tak? Tak ada. Tak ada, tetap menikah sekali lagi. Allahu Akbar kan. Tu nak ceritakan, kalau sebab rahmat Allah Ta'ala datang. Sebab tu bila saya belajar mata pelajaran titas ni, kalaulah Islam tak datang ke Nusantara ni, tak datang ke tempat kita ni, saya ni lama dah kita ni jadi Hindu belaka tak? Masa tak pusing pakat-pakat wil muda balik lah kita, wil muda balik lah. Jadi bila Islam datang ni, Allah Ta'ala bagi rahmat. Tambahlah kita umat Nabi Muhammad SAW ni buat amal sedikit tapi gandaan pahala dia cukup banyak. Sikit ya amalan pahala yang kita buat, tapi gandaan dia cukup banyak. Allahu Akbar kan. Tapi itulah Nabi sebut, Allah Ta'ala tak bagi kita ni di kalangan umat Nabi Muhammad umur yang panjang. Tapi sikit amalan, banyak pahala kita dapat. Umur tak panjang. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku ni 60 hingga 70. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita ni sikit amalan kita buat, tapi gandaan pahala dia seperti terlalu banyak. Contohlah, tuan-tuan duduk dengar ya, dalam majlis ilmu ni, duduk dengar kuliah ya. Dia Nabi apa? Orang tu seperti orang yang sedang berperang pada jalan Allah. Andai dikatakan takdir Allah Ta'ala pergi, takdir Allah Ta'ala balik sekejap, takdir Allah Ta'ala meninggal dunia, dia dalam majlis ilmu ataupun takdir dia dalam pergi ataupun nak balik, tujuan dia nak cari ilmu, dia kata nak belajar, dia ni seperti orang yang mati syahid. Sebab apa? Mujahid.
Mujahid ni maksud dia apa? Bukan mujahid tu kan. Mujahid kan. Mujahid ni orang yang sedang berperang pada jalan jahadah jihad. Mujahid yang sedang berperang pada jalan Allah. Kan belajar ni perang kan? Belajar apa pula? Semua berperang. Belajar apa pula? Tuan duk belajar kuliah maghrib ke, kuliah zuhur ke, kuliah subuh ke, tuan-tuan pergi belajar arkitek ke, tuan-tuan pergi belajar memang mengantuk, ya kan? Dan cuba pergi tempat-tempat yang selain daripada bukan untuk mencari ilmu, dia tak jadi mengantuk kan? Contohlah kan, tu belajar memang banyak ujian-ujian kan. Saya ingat lagi masa saya belajar dulu, ya Allah banyak sungguh ujian, tak lampau banyak ujian. Masa belajar pondok ujian kan, masa saya belajar pondok umur 17 tahun. Lepas tu pula kawan-kawan ni semua dia masuk askar, masuk bomber. Bisa sekali kita balik masing-masing pakat-pakat bawa motor RX-Z zaman tu lah, RX-Z lah, TZM lah, tengok TZM lah. Oh, kita tengok aku, kau tak habis-habis belajar lagi kau, bila kau nak pakai motor macam dia ni ha? Nak macam mana, kita tahan ni lah. Nak cerita nak kena sabar kan. Tak apalah nak ceritakan bagaimana. Itu kata bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi rahmat kepada kita semua yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, begitu juga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sampailah ketika kita nak menghadapi satu saat yang semua orang akan tempuh. Apa dia? Saat yang kita panggil kematian. Allahu Akbar. Hari ni masa korban tu kan, saya ingat lagi tahun lepas pun begitu juga di Batu Pahat, tak silap saya kan, orang yang sembelih tu meninggal dunia kan. Jadi serta imam muda ke, imam masjid dekat Batu Pahat ke, saya tak ingat lagi tahun lepas ke, tak ingat tak tuan-tuan ni? Tak ingat, sejak 6 bulan tak dengar ceramah ni, tuan-tuan tak ingat ke kan? Ke dah Dun Sabah dibubarkan, tuan-tuan tak ingat langsung lah ni kan. Tahun lepas lah ingat imam di Batu Pahat tu, dia sembelih tahu macam mana parang tu terkena dekat badan dia, meninggal. Hari ni 2 hari lepas pun macam tu juga kan, ibadat korban. Jadi itu penyebab lah kan, penyebab bagaimana ikut mana pun dia akan kematian ni akan ditempuhi. Dulu saya ingat saya pun tak ingat bukan tahun lepas, rasa bulan lepas saya tak cerita lagi ke JKR ni. Sahabat saya duduk di Kundang Jaya. Siapa yang biasa duduk di Bandar Baru Kundang nama dia. Dia ni kerja di Syarikat Perumahan Negara. Syarikat Perumahan Negara dekat mana? Dekat bangunan Pekeso tak silap saya kan, Syarikat Perumahan Negara. Dia ni masa dulu Syarikat Perumahan Negara ni di bangunan Mas. Sebelum bangunan Mas tu dekat Brickfields, saya ingat lagi. Jadi bangunan Mas tu dia 2-3 kali lah panggil saya ceramah di bangunan Mas tu. Dan dia ni seorang yang memang cukup istiqamah dalam kuliah. Dia macam azmah jugalah panggil penceramah ni, panggil orang ni. Dan di tempat dia tu dia memang rumah dia antara dia kata orang yang cukup tak pernah miss sembahyang berjemaah di masjid. Dia di surau rumah dia. Dan dia antara orang yang di Allah Taala orang yang panggil ustaz-ustaz penceramah, dan dia orang yang memang tak pernah mungkinlah sembahyang berjemaah ni. Rabu minggu kedua di bulan lepas. Jadi saya dapat WhatsApp sahabat-sahabat, dia kata kawan kita ni telah kembali ke rahmatullah. Umur baru 43 tahun. Dia meninggal macam mana? Dia meninggal ketika semayang Isyak rakaat yang kedua. Tengah semayang dalam surau tempat dia kaman dia tu, tengah semayang Isyak, lepas tengah-tengah imam baca surat Al-Fatihah tu, tak habis lagi Fatihah kan, sirat, kata silap saya siratal ladzi, sahabat-sahabat kata siratal ladzi, pun tiba-tiba dia rebah dan imam pun bacaan pendek ringkas apa semua. Kemudian lepas habiskan solat, sebab solat fardu ni kita kena teruskan, solat sunat dia kita kena berhenti. Tapi kalau ada orang tak masuk lagi, tak apalah, boleh angkat lah. Ni orang pun tak ada masuk lagi, orang pun tak ada pada ketika itu. Lepas semayang, sahabat-sahabat cepat angkat. Dan kebetulan kat situ ada seorang doktor tu, ada seorang jemaah ni, isteri dia doktor. Panggil isteri dia buat pengesahan apa semua. Isteri dia beritahu kalau ikut dia kata dia dah meninggal dunia lebih kurang 2 minit yang lalu.
Makna 2 minit yang lalu dia meninggal tengah dalam solat. Allahu Akbar. Ini makna dia daripada apa yang disebut oleh Ibnu Katsir. Kalau hidup kamu di atas ni, dunia ni baik, makna kamu mentaati apa yang Allah Ta'ala perintah, niscaya kamu mati dalam keadaan baik. Mesti mati dalam keadaan baik. Bila mati dalam keadaan baik, Ibnu Katsir sebut, kamu akan dilayan oleh malaikat Munkar Nakir dalam keadaan baik. Bila dilayan oleh Munkar Nakir dalam keadaan baik, pasti kamu akan dibangunkan di padang mahsyar nanti, ataupun dibangun di padang mahsyar nanti dalam keadaan baik. Bila dibangun dalam keadaan baik, niscaya kamu akan dihisap dalam keadaan baik sampailah kamu dimasukkan dalam syurga dalam keadaan baik. Itu semua bergantung sejauh mana hidup kamu di atas muka bumi ini. Allahu Akbar kan. Itu sahabat kita lah. Dan sahabat kita macam mana? Wallahu alam. Macam mana keadaan dia. Itu bergantung kepada rahmat Allah. Jadi jika engkau ingin rahmatku, maka tetaplah mentaati aku. Nak dapat rahmat Allah. Sebab tu tuan-tuan, selalu saya ulang sebut, syurga ni bukan kita masuk bukan sebab amalan kita, bukan sebab kita ni pahala banyak, tidak. Kalau dia fikir pahala banyak, tuan-tuan, ada seorang ulama Bani Israel kan, dia ni dapat keseronokan beribadat 200 tahun. Dia dapat seronok buat ibadat ni 200 tahun. Tuan-tuan, ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan malaikat Israel cabut nyawa dia, dia tanya dekat malaikat ni, wahai malaikat, kalau aku cabut nyawa aku, dalam syurga mana kamu nak tempatkan aku? Malaikat tanya Allah Ta'ala balik, ya Allah, dan uridu, aku nak cabut, ambil nyawa abduk, la uridul maut. Dia tak nak mati lagi, ya Allah. Dia tanya pula, dia kata, kalau aku mati ni syurga mana nak letak? Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh malaikat ni kira nikmat sebelah mata yang aku bagi kepada dia, mana yang lebih banyak dengan pahala yang dia buat ibadat sepanjang hidup dia. Malaikat pergi, kemudian dia hisap nikmat sebelah mata saja. Nikmat sebelah mata ni saja yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pada dia, tak berbaloi dengan ataupun tidak melayakkan dia untuk nak, ataupun tidak boleh menampung dia untuk nak masuki syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu baru nikmat sebelah mata. Tak cerita lagi nikmat ada kaki, nikmat ada telinga, nikmat ada boleh makan, nikmat boleh telan air liu. Ada orang tak boleh telan air liu, kan? Air liu tak boleh telan. Saya biasa pengalaman musim haji tahun lepas, kan? 2 hari air liu tak boleh telan. Air liu kena pegang leher ni, kena pegang. Panas masa tu Arafah, masa tahun 2018. Arafah masa tu kepanasan dia 52 darjah Celsius. Dan kita pula masa tu duduk Arafah bertugas. Bila bertugas ni, dan kita berzikir malam tu, berzikir siang tu, berdoa apa semua, pimpin jemaah apa semua, naik berguk apa semua sini kan, sampai kan nak telan air liu pun tak boleh. Allah masa tu nak makan pun tak boleh. Makan ni puah tahan tekak ni. Tu nikmat. 2 hari tak boleh, tuan-tuan. Itu nikmat tu, nikmat. Orang boleh telan air liu, nikmat. Nikmat boleh jalan, semua nikmat Allah tadi. Jadi makna dia, nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nikmat di antara yang tidak boleh, yang tak boleh kita nak jual, tak boleh nak jual beli. Nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita. Jadi Allah Ta'ala sebut, kalau nak rahmat aku, dia kata, maka tetaplah mentaati aku. Tetap mentaati. Makna apa yang Allah Ta'ala perintah, taat di segi perintah, dan taat di segi larangan yang Allah Ta'ala larang. Baik, jika engkau takut kepada azabku, maka jauhilah daripada berbuat maksiat. Dan cerita Bani Israel tadi tak habis lagi, kan? Jadi akhirnya ulama Bani Israel ni, malaikat tanya, dia kata bila dia hitung, maka tidak berbaloi, tidak melayakkan dia masuk syurga. Maka pada ketika itu, maka dia kata, ambillah nyawaku dan ikutlah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak masukkan aku dalam syurganya mana yang satu. Tuan-tuan, itu 200 tahun dapat kau seronokkan ibadat. Tuan-tuan ni betul-betul seronok dengan ceramah ni berapa tahun, tuan-tuan?
Betul-betul lah ikhlas tanya kan. Ataupun betul-betul seronok semayang ni pun tahu negak dia. Betul-betul seronok puasa ni pun tahu negak dia. Itu ulama Bani Israel yang katakan bagaimana dia kuat mentaati pada perintah Allah Ta'ala. Satu. Dan jika engkau takut kepada azabku, maka jauhilah daripada berbuat maksiat kepadaku. Dan kalau takut kepada azabku, itulah sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan, iman kita ni la yazid wa la yanqus, kadang-kadang menaik, kadang-kadang menurun, kadang-kadang naik, kadang-kadang menurun. Sahabat-sahabat Nabi SAW, iman dia macam tu juga. Zahid bin Harisah kan, contoh dia kalau kita tengok, Zaid bin Harisah ni bukan orang lain, tuan-tuan. Dia rapat dengan Nabi kan? Anak angkat Nabi SAW kan? Dalam keadaan Zahid ni kejap ingat, kejap lupa, kejap ingat, kejap lupa, kejap ingat, kejap lupa. Dia kata, bila dia depan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, aku munafik. Dia kata, Zahid telah munafik, Zahid telah munafik. Kenapa? Abu Bakar kata, jadi kamu munafik? Dia kata, aku ketika Nabi menceritakan tentang azab neraka, ketika Nabi menceritakan tentang bagaimana kedahsyatan padang mahsyar, aku pada ketika itu betul-betul gemetar. Tetapi bila keluar daripada majlis Nabi, aku ni buat tak tahu. Ya, biasalah. Macam bahasa kita macam itulah. Macam tak ada apa, yang nothing lah. Kan? Aku jadi munafik. Abu Bakar kata, kalau macam tu, aku pun munafik juga. Tuan-tuan, itu Abu Bakar As-Siddiq dengan Zaid. Kan? Macam tu sekali bagaimana keimanan. Sebab tu Nabi sebut, wahai Abu Bakar, wahai Zaid, itulah iman. La yazid wa la yanqus. Sekejap naik, kejap turun, kejap pasang, kejap surut, kejap pasang, kejap surut. Bila dengar pengajaran banyak-banyak, bila kita tengok cerita-cerita yang boleh menguatkan keimanan kita, naik iman kita. Sebulan, 2 bulan pula tak dengar cerita, turun pula. Datang pula ustaz cerita, naik pula. Kan? Bila kata-kata kisah-kisah kan, contoh dia Ustaz Abid Liu kan selalu buat, Abid Liu kan dia bawa cerita, naik iman kita. Lama lah pula tak dengar pula, turun pula iman kita. Dah iman manusia sekejap naik, kejap menurun, kejap naik, kejap menurun, kejap menurun. Jadi dalam hadis disebut, jika takut kepada azabku, maka jauhilah daripada berbuat maksiat. Sebab itulah katakan bagaimana tip kata Imam Al-Ghazali untuk kita nak menggandalkan ataupun nak istiqamah dengan kebaikan ini, supaya tidak melakukan berbuat maksiat. Yang pertama sekali disebut, kamu selalu bermuahadah. Muahadah, mim ain alif ha dal ta marabutah. Muahadatun, mim ain alif ha simpui, ha gulung, orang tahu sebut ha gulung, dal ta marabutah. Muahadatun. Muahadah ni apa dia? Muahadah, ingat perjanjian kamu dengan Allah. Ketika sebelum lahir di atas muka bumi ni, kita berjanji, tuan-tuan, di Lauh Mahfuz lagi ni. Apa dia? Dari segi konsep tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Makna dia uluhiyah, maksud dia kita apa? Ketaatan kita, kepatuhan kita, redha kita, syukur, semua kita letak kepada Allah. Itu uluhiyah kita. Rububiyah, makna kita meletakkan pemilik pentadbir alam ini hanyalah Allah. Itu kita janji dengan Allah sebelum terlahir ni. Kan? Itu yang kita janji Rasulullah kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau orang pergi haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu semua perjanjian kita dengan Allah. Satu. Yang kedua, kamu mesti ada, dia kata, muahadatun. Kemudian yang kedua, kamu ada muaqabah. Mim ain alif qabbataha, muaqabatun. Muaqabah ni apa dia? Kamu merasa kamu sudah diperhatikan oleh Allah Taala. Kesan dia apa dia? Kesan dia semua sifat-sifat mazmumah kita tinggalkan, dan kita akan tinggalkan semua sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Dua. Kemudian yang ketiga, kamu ada mesti ada mujahadatun. Sebelum mujahadah kita ada muhasabah. Muhasabah apa dia? Cek apa yang telah kamu perbuat di atas muka bumi ni. Kemudian yang keempat, mujahadah. Mujahadah ni bersungguh-sungguh fi taatillah. Wallazina hajahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mentaati kami, nescaya kami akan tunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah Ta'ala berserta dengan orang-orang yang nak melakukan
kebaikan. Itu tip kata Imam Ghazali, supaya apa? Supaya kita menjauhi diri kita daripada perbuatan maksiat. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, wahai manusia, jika terbentang di hadapanmu dunia dan maka ingatlah akan mati. Jika telah terlintas di hatimu dosa, maka segeralah mengingati taubat. Wallahu a'lam. Yang itu insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada tengah hari ini ada manfaat insya-Allah Subhanahu wa taala. Terkasar atau kurang kelemahan dan kedhaifan ilmu saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.